Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa qur rabbi zidni 'ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadrat Allah Ta'ala kerana dengan taufik, hidayah, inayah daripada Allah, pada malam ni dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah Ta'ala, dapat kita menunaikan solat fardu maghrib, dan seterusnya dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada bulan Ramadan ini manusia lalai. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan, di tengah itu iaitu bulan, antara bulan Rajab dan Ramadan. Jadi pada bulan Sya'ban ini manusia lalai. Dan di bulan Sya'ban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini banyak melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Maknanya antara amalan yang boleh kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Adapun amalan-amalan yang lain juga dianjurkan, digalakkan. Cuma Nabi SAW ini dia banyak berpuasa pada bulan Ramadan. Ramadan pula, bulan Sya'ban. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya terus sambung kuliah bulanan kita, iaitu kitab hadis qudsi ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Berkata pengarang kitab, sehubungan dengan zikir mengingati Allah di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mementingkan dan mengutamakan zikir di antaranya. Kata pengarang kitab, zikir kepada Allah Ta'ala ini terdapat banyak di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman tentang zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepentingan dan keutamaan berzikir mengingati Allah Ta'ala. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 190 hingga 191, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yang bermaksud sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. Pada kejadian langit dan bumi. Langit dan bumi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Langit ada 7 petala langit. Penciptaan langit, penciptaan bumi ini, dan juga pertukaran malam dan siang.
wa ikhtilafil laili wan nahar. Penciptaan langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang ada tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mengingati Allah, apa saja yang kita lihat, kita zikir. Kita lihat langit, gunung ganang, kita lihat pelangi yang indah, kita ucap apa? Subhanallah. Kita dapat nikmat rezeki, kesihatan dan segala nikmat yang kita kecapi, kita ucap alhamdulillah. Dan banyak kali dah saya sebut sebelum ni tuan-tuan, kenapa Nabi SAW ajarkan kepada kita doa-doa. Atau nak masuk tandas pun ada doa. Apa sebab? Untuk kita ingat kepada Allah SWT. Kita bangun daripada tidur, kita baca doa. Kita melihat cermin, ada doa dia. Mafhum doa tu apa? Seperti mana engkau perelokkan wajah kita, tubuh badan kita ini, maka kau indahkanlah akhlakku. Fahassin, indahkan, elokkan akhlak kita. Sebab ada orang muka handsome, hati hitam. Ada orang muka tak handsome, muka biasa-biasa je. Tetapi hati bersih. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, banyak lagi lah doa naik kenderaan. Minta maaf bercakap tuan-tuan, bersama dengan isteri pun ada doa. Tak malu-malu tuan-tuan. Kalau ada orang nak nikah, lelaki lah, dia tak tahu nak baca doa apa, nak bersama dengan isteri dia, pergi tanya ustaz. Malu tanya. Cerita dalam kelambu, malu apa? Tanya doa. Boleh, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, doa-doa ni untuk apa? Untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak amalkan doa, kita tak ingat. Berapa kali kita makan nasi, sarapan, tengah hari, malam, petang. Berapa kali kita tak baca doa? Kalau tuan-tuan yang tak pernah lupa baca doa makan, alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kalau kita lupa tuan-tuan, maka kita tak ingat kepada Allah. Bila kita dapat satu-satu nikmat tuan-tuan, biasanya kita ni sujud syukur dulu ke ucap terima kasih dulu pada orang. Contohlah ada orang tolong kita selesaikan masalah kita ke, bagi pinjam duit ke apa ke. Pertama-tama kalinya kita ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala ataupun terima kasih kepada manusia. Kalau kita biasa solat 2 rakaat dulu, sujud syukur dulu, baca Quran ke, berdoa ke, alhamdulillah. Tapi biasanya kita ni akan berterima kasih kepada makhluk. Siapa yang bagi duit? Kawan ni. Kawan ni lah kita terima kasih Syekh, hantarlah kawan anak dunia akhirat. Time tolong. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, hakikatnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang daripada makhluk. Ini kita kena cakap tuan-tuan. Tambah-tambah lagi dalam masjid. Kalau dalam masjid lagi cerita dunia, tak tahulah tuan-tuan. Bukan tak boleh bercakap, cakap tak ada masalah. Maknanya tuan-tuan, peluang yang ada, kita berada dalam masjid, sementara menunggu isyak ni tuan-tuan, kita memikirkan tentang zat Allah. Hadis Nabi SAW, peringatan-peringatan. Malaikat tuan-tuan mencari-cari majlis ilmu. Kerana menyebut, membesarkan Allah, ta'zim,
besarkan Allah. Menceritakan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ciptaan langit, ciptaan bumi, pertukaran malam dan siang ini tentu ada tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang yang berakal. La ayatil liulil albab. Orang yang berakal itu. Ulil albab ni makna orang yang berakal. Kalau orang tak berakal tuan, dia tengok langit, dia tengok bumi, dia tengok lautan, daratan, sikit pun tak mengingatkan dia pada Allah. Malah lebih malang lagi, dia melihat harta itu daripada usaha dia. Dia rasa harta daripada usaha dia. Tengok tuan-tuan, siapa tuan-tuan? Qarun. Dia punyalah sombong. Orang datang minta tolong dengan dia, dia kata kerja. Maknanya dia hina orang datang minta pertolongan dengan dia. Dan akhirnya dia tuan-tuan terbelah bumi, masuk dalam bumi sekali dengan harta-harta dia. Sebab apa? Dia sombong. Jadi harta yang dia ada tuan-tuan tak mengingatkan dia pada Allah. Dia tak beriman pada Allah, malah dia kufur pada Allah. Sepatutnya tuan-tuan, orang yang ulil albab ni, yang berakal ni, apa saja yang dia lihat, apa saja yang dia dengar, ingat dia kepada Allah. Ingat kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau bersahabat, cari kawan-kawan yang bercerita tentang akhirat. Cerita tentang akhirat. Tengok je kawan kita, teringat. Tengok je wajah dia, tengok je pakaian dia, janggut dia ke, akhlak dia ke, tengok, ingat pada Allah. Bila tengok sahabat yang baik keluar daripada mulut kita, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi kalau sahabat kita tuan-tuan, kita tengok pada dia tuan-tuan, ingat pada perkara maksiat, malah dia mengajak kepada kita kepada maksiat. Tak guna kawan macam tu, tak guna. Sahabat ni, kawan-kawan tuan-tuan, cari yang bila kita tengok dia, ingat kita pada Allah. Kita tengok dia, meningkatkan keimanan kita, tingkat iman kita. Maka tuan-tuan, orang yang berakal dalam ciptaan Allah, dalam segala ciptaan Allah, dia tengok, ingat dia pada kekuasaan Allah SWT, keagungan Allah Ta'ala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama, iaitu orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri. Dia berdiri tuan-tuan, ingat pada Allah, berdiri. Dalam keadaan berdiri, ingat pada Allah. Dalam keadaan berjalan, dalam keadaan dia berdiri, dia ingat pada Allah. Wa qu'uda, dan ketika mana dia duduk, ingat pada Allah. Wa ala junubihim, semasa mereka berbaring mengiring. Ala junubihim ni dia mengiring, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Berdiri, duduk, tengah mengiring, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Memikirkan tuan-tuan, kejadian langit dan bumi. Kita tuan-tuan tengok langit, wa yatafakkaru, kita fikir macam mana langit tanpa tiang. Kita hari ni tuan-tuan,
Kita takziah kepada ada saudara kita yang mungkin umat Islam yang meninggal, apa nama jatuh tu, konkrit lah apalah tuan, tengah-tengah buat apalah suk ke jalan apa semua, jatuh. Jadi tuan-tuan, manusia teknologi dia hebat macam mana pun pasti ada dia punya terlepas pandang, terjatuh apa jualah, walaupun dia ni akan disiasat dan sebagainya lah. Jadi nak sebut tuan-tuan, kalau kita fikir hebatnya Allah ciptakan langit tanpa tiang. Apa lagi hebat tuan-tuan Allah SWT. Contohnya gunung Ganang, dia menjadi pasak bumi. Apa lagi tuan-tuan? Dalam surah apa tu? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah ciptakan unta? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Allah Ta'ala ciptakan langit, bagaimana Allah Ta'ala rufi'at, tinggi, mana langit di atas. Wa ilal jibali kaifa nusibat, lihat kepada bukit gunung Ganang. Apa lagi? Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi itu terbentang luas. Semua ini tuan-tuan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Quran tuan-tuan disebut setiap kalimah dalam Al-Quran, firman Allah Taala ni, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu, memikirkan ciptaan langit dan bumi, sambil berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah Ta'ala tak ciptakan langit dan bumi ini sia-sia sahaja. Tak sia-sia tuan-tuan. Contoh tuan-tuan, ada ciptaan Allah Ta'ala, contohnya binatang berbisa, ataupun yang kita rasa untuk apa Allah Ta'ala ciptakan. Ada binatang yang akan memudaratkan kita. Sia-sia tak apa? Sia-sia Allah Ta'ala cipta, buat apa memudaratkan manusia? Tak ada satu pun ciptaan Allah yang sia-sia saja. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmah di sebalik. Sehingga tak sampai kita tahap pengetahuan kita, tak sampai. Mungkin ada binatang-binatang yang tersangat kecil sehingga nak tengok dia perlu kepada alat. Tujuan apa Allah Ta'ala ciptakan? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, semua ciptaan Allah ini bukanlah sia-sia. Berbeza dengan kita manusia, kalau kita ciptakan apa-apa, mesti ada yang orang cakap, yang ni tak buat pun tak apa. Yang ni tak buat pun tak apa, apa pasal bagi cipta, tak guna pun. Manusia kita boleh kritik, kita boleh condemn, tapi Allah Subhanahu wa taala tak. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau ilmu pengetahuan kita tak sampai, kita puas fikir dah, tujuan apa Allah Ta'ala ciptakan sekian yang kita rasa tak perlu. Pada tahap ilmu kefahaman kita kata tak perlu. Kalau kita tak tahu tuan-tuan, serah kepada Allah. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, memikirkan ciptaan Allah Ta'ala
memikirkan kejadian langit dan bumi sampai berkata, wahai Tuhan kami, tidak engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Subhanaka faqina adzaban nar, maka peliharalah kami dari azab neraka. Baik, dalam ayat yang lain surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketenangan ini tuan-tuan bagi orang Islam ini, ketenangan bagi orang beriman, tenteram hati mereka dengan zikir kepada Allah SWT. Jangan kita ingat kalau nak tenteram ni duit banyak, kalau nak tenteram ni rumah mewah besar, kalau nak tenteram duit harta dia berapa keturunan pun tak habis, dia akan tenteram hidup. Kalau nak tenang, nak rasa selamat ni, rumah dia ada CCTV, ada security, ada alam dan sebagainya. Tak. Ketenangan bagi orang beriman adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rasa tak tenteram, hati berdebar-debar, penuh masalah, apa nak buat tuan-tuan? Zikir kepada Allah. Tawajjuh. Memang bukan mudah nak buat tuan-tuan. Kita ada masalah dunia, masalah duit, masalah hutang ke, masalah rumah tangga ke, apa-apa masalah tuan-tuan dalam hidup kita. Jangan kita kata apa kaitan kan kita nak pergi berzikir ni. Nak selesaikan masalah, pergi carilah, pergi selesaikanlah. Apa yang tak cukup, duit tak cukup, usaha lagi. Selesaikan hutang ke, masalah itu, masalah macam-macam masalah kita. Jangan kita kata apa kaitan nak pergi berzikir. Tak, berzikir tuan. Orang dulu-dulu tuan-tuan, ulama-ulama yang berhebat, bila orang datang kepada dia bertanya, Syekh, Tok Guru, saya ada masalah. Masalah apa? Sekian semacam-macam lah masalah kita dalam hidup. Jadi Syekh tu ajar apa tuan-tuan? Istighfar. Maknanya dia ajar apa? Zikir pada Allah. Zikir pada Allah, istighfar, mohon keampunan pada Allah. Karena yang menyelesaikan masalah itu adalah Allah SWT. Yang mengeluarkan kita daripada kesulitan masalah itu Allah SWT. Saya ingat tuan-tuan, waktu saya belajar tahfiz dulu di Kelantan, ada satu syarikat ni, masalah dia kegawatan ekonomi ke apa masalah lah, dia punya bisnes lah. Jadi dia panggil pelajar tahfiz tuan-tuan, baca selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tanfarij. Maknanya ada dalam kandungan selawat tafrijiyah itu, keluarkan daripada masalah, kesulitan. Tanfariju bil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunal bihil raghaib wa husnul khawatim wa istisqal ghamam wajhil karim ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Dia suruh baca tuan-tuan, bukan ratus tuan-tuan, ribu-ribu. Siap beli mancis tu, kira. Siap satu selawat, tolak tepi. Satu mancis tu berapa jumlah? Kira penat tuan-tuan, saya ingat. Jadi tujuan dia apa? Dia nak di bisnes dia tu, syarikat dia tu maju balik. Maknanya dia minta kepada Allah SWT. Maknanya dengan selawat tafrijiyah itu, dengan berdoa pada Allah, dalam masa yang sama tingkatkan
ialah pekerja dan sebagainya. Jadi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ketenangan tadi tuan-tuan. Jadi apa jua masalah tuan-tuan, nak tenang dia zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang usaha dan ikhtiar itu tuan-tuan dah fahamlah. Nak selesaikan satu masalah mesti ada usaha, ikhtiar, jalan penyelesaian dia. Yang paling utama dia adalah doa pada Allah, zikir pada Allah, mohon kepada Allah Ta'ala terlebih dahulu, barulah kita usaha. Kalau kita ingat-ingat balik tuan, berapa puluh tahun dah kita hidup ni, pasti ada doa-doa yang pernah kita minta. Kita doa sama ada masa kita buat haji, umrah, pegang Kaabah begini, berdoa, menangis-nangis. Ada tak tuan-tuan doa yang tuan-tuan minta? Tuan-tuan berdoa di Kaabah tu, di Masjid Nabawi ke? Ada tak yang Allah Ta'ala dah kabulkan? Kalau yang dah ada, alhamdulillah. Mohon pada Allah. Kalau yang belum lagi, jangan bimbang, jangan risau. Allah Ta'ala simpan di akhirat. Malah di akhirat itu lebih baik. Mohon terus berdoa tuan-tuan. Yang Allah Ta'ala tak bagi di dunia ni, yakinlah di akhirat. Akhirat lebih baik. Lepas tu bila mana orang meninggal dunia, kita kata Allah sayang dia, Allah lebih sayang dia, Allah sayang. Apa maksud Allah sayang? Maknanya dia kembali dia kepada Allah. Allah Ta'ala sayang dia lah, ambil dia pergi apa. Contoh orang yang sakit, terlantar sakit. Jadi kita hantar doa, kita tengok dia terlalu sakit, terlantar, seksa dia. Kita doa, ya Allah berikanlah yang terbaik untuk dia, ya Allah, Engkau Maha mengetahui. Jangan pula kita berdoa depan orang sakit, terlantar sakit tu, ya Allah kalau mati itu baik, ya Allah matikanlah dia. Mati terus orang tu. Maknanya kita berdoa, dia tak dengar lah. Kita doa, ya Allah berikanlah yang terbaik untuk dia. Untuk si fulan. Jadi tuan-tuan, ala kulli hal tuan-tuan, ketenangan apa jua segala masalah tuan-tuan, ketenangan dia dengan zikrullah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, firman Allah Taala, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Sesungguhnya berjayalah orang yang setelah menerima peringatan itu berusaha membersihkan dirinya dengan taat dan amal yang saleh. Seterusnya tuan-tuan, kita kena usaha tuan-tuan bersihkan diri kita. Qad aflaha man tazakka, bersihkan diri. Kita bersihkan diri kita tuan-tuan. Cuma bila mana kita bersihkan diri kita, kita jangan rasa kita yang paling bersih. Kita jangan rasa kita yang paling baik. Kita bersihkan diri kita. Sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri kita, sifat-sifat yang tak baik, yang keji itu kita buang. Bersihkan diri kita. Bersihkan daripada kekufuran, kesyirik, segala syirik dan sebagainya. Bersih. Qad aflaha man tazakka. Bersihkan diri dia. Dengan apa? Dengan taat dan amal yang saleh. Wa dzakara asma rabbih fa shalla, dan menyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya. Wa dzakara asma rabbih, dan sebut nama Allah SWT. Fa shalla, serta mengerjakan sembahyang dengan khusyuk. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cuba usaha tuan-tuan, panca indera kita ni. Hari ni tuan-tuan kita disibukkan dengan teknologi hari ni lah. Kita hari ni kalau setiap orang semua ada handphone lah. Jadi kita kadang-kala lah dihabiskan masa kita ni dengan melihat TV ke handphone ke, habis masa di situ.
berjam-jam. Sedangkan dalam tempoh itu tuan-tuan, kita boleh berzikir pada Allah. Kalau kita tuan-tuan boleh sampai pada satu tahap, tidak ada kemanisan melainkan dengan zikrullah. Masya Allah. Kalau orang alim, para alim ulama tuan-tuan, dia bersandar, dia zikir. Dia pejam mata, dia berzikir. Kita ni kadang-kadang duduk saja-saja, tak zikir pun tidak, apa pun tidak, rugi. Kalau orang alim, masyayikh tuan-tuan, dia duduk, dia berzikir. Kalau Tok Guru masyayikh ni tuan-tuan, para habaib ni, kalau dia dalam perjalanan ke mana-mana, perjalanan yang lama, dia tak boleh duduk, dia tak senang duduk. Dia nak baca selawat, dia nak wirid kan. Nah, dia maknanya tuan-tuan, dia seronok dengan membasahi lidah dia tu dengan zikrullah, dengan berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita biasalah, kalau kita biasa amalkan zikir-zikir yang tak banyak, zikir yang mudah-mudah, simple-simple pun alhamdulillah. Karena Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah pada Allah, berzikirlah pada Allah, dzikran katsira, zikir yang banyak, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah solat 5 waktu ni alhamdulillah, masya-Allah, kita subuh ke zuhur asar ke, kalau tak dapat ke masjid, di rumah ke di mana saja kita solat, elok dah. Tapi kalau kita dapat tambah lagi tuan-tuan, kita ingat kepada Allah ini selain daripada solat 5 waktu. Mungkin tambah di tengah malamnya, solat tahajudnya dan sebagainya tuan-tuan, masya-Allah. Saya cakap ni tuan, sebenarnya hakikatnya lah untuk diri saya sendirilah. Saya lemah, al-faqir. Saya pun lemah tuan-tuan. Saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala sabil, maknanya bercakap tuan-tuan, niat utamanya untuk diri saya. Untuk diri saya tuan-tuan, dan juga untuk kita semua. Baik, kalau kita dapat tuan-tuan basahi lidah kita setiap masa, itu dengan zikrullah, masya-Allah, akhirat nanti tuan-tuan kita akan bergembira melihat pahala kita. Subhan, tak, maknanya ucapan hanya sekali subhanallah itu tuan-tuan. Subhanallah itu lebih bernilai, berharga daripada dunia. Lebih berharga. Nabi Sulaiman alaihissalam tuan-tuan, Allah kurniakan kepada dia ilmu, kerajaan, kekuasaan ditundukkan kepada dia, binatang, jin, manusia. Tetapi tuan-tuan, dia sedikit pun tidak lupa pada Allah. Liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini kerajaan, kekuasaan, kehebatan Nabi Sulaiman itu, dia kata Allah nak menguji dia, sama ada dia ini bersyukur pada Allah ataupun kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat memperbanyakkan zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak zikir kepada Allah tuan-tuan, kita akan dilalaikan dengan perkara lain. Entah cerita gosip ke, entah cerita politik ke, entah cerita macam-macam lah tuan-tuan. Hari ini kalau kita tak sibukkan diri kita dengan ingat pada Allah, dengan baca Quran, dengan fokuskan dengan amal ibadah kita akan disibukkan dengan perkara-perkara yang lara, yang sedikit pun tak dapat membantu kita pada hari akhirat kelak. Rugi kita tuan, kita je tergolong dalam orang-orang yang muflis. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Oleh itu ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Fadhkuruni adzkurkum. Allah Taala berfirman,
ingatlah kamu kepadaku supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Kemudian bersyukur pada Allah dan jangan kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ini tak lupa pada kita ni. Malah Allah Subhanahu wa taala sentiasa menanti-nanti, menunggu mana hambaku yang nakkan keampunan, mana hambaku yang berhajat, di mana hambaku yang berhajat ni nakkan apa? Mohonlah, nakkan keampunan, mohon pada Allah. Nakkan ada hajat, nak Allah Ta'ala perkenankan, mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang lupa pada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala berkira dengan kita, habislah kita. Contoh tuan-tuan, nikmat sihat, bernafas, hirup udara dan hembus tu kena bayar tuan-tuan, dengan ibadah ataupun dengan wang ringgit tak terbayar kita. Bagaimana tuan-tuan di hospital, contohnya hospital swasta, kos, kita duduk tuan-tuan sampai seminggu, tempoh yang lama, tengoklah dia punya bil keluar, dia punya print keluar tu tuan-tuan. Tak tahu nak berhutang mana, nak bergadai apa tuan-tuan, cas yang mahal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan tak berkira pun dengan kita. Kita solat yang wajib ni solat 5 waktu. Ini masuk bulan Ramadan, puasa wajib. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkira minta bayaran dengan kita tuan-tuan, tak terbayar kita. Dan begitu juga dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga Allah Subhanahu wa taala ni, kalau ada harga untuk kita bayar untuk baru boleh masuk, kan tak terbayar kita. Dan kita sedar, kita tahu bahawa kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala ni bukanlah dengan amalan kita. Nabi SAW ditanya, hatta engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, hatta aku masuk ke dalam syurga bukan dengan amal ibadahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi SAW masuk ke dalam syurga Allah bukanlah dengan amal ibadah Nabi SAW yang begitu hebat, yang begitu banyak, bengkak-bengkak kakinya. Kalau takat kita punya ibadah tuan-tuan, tak ada apalah tuan-tuan, tak ada apalah jika nak dibandingkan dengan ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, bila mana kita ingat kepada Allah, Allah Ta'ala berfirman, ingatlah kepada aku akan ingat kepada kamu. Yang mana tuan-tuan, kalau kita ni menuju pada Allah dalam keadaan cepat, berlari, Allah SWT lagi cepat. Kasih sayang Allah SWT kepada kita, hamba. Perbanyakkanlah tuan-tuan kita ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfur. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang melakukan kezaliman, ini tuan-tuan, hadis kursi ini di awalnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku ingat kepada mereka yang mengingatiku, dan Allah juga ingat kepada mereka yang melakukan kezaliman, dan ingatan Allah kepada orang yang melakukan kezaliman adalah laknat Allah kepada mereka. Dia ada bincang dalam pengarang tulis di sini tuan-tuan, dia bawakan firman-firman Allah Ta'ala tentang ingat zikir pada Allah dan juga tentang kezaliman.
Seminit lagi. Seminit lagi. Oh, dah masuk dah. Jadi saya kira tutup teruslah tuan-tuan kuliah pada malam ni. Yang baik daripada Allah SWT, salah silap daripada kekurangan kejahilan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.